بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله، bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita membahaskan berkenaan dengan kitab Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Ighathatul Lahfan min Masayidi Syaitan. Iaitulah membahaskan berkenaan dengan bagaimana kita nak menyelamatkan hati kita daripada tipu daya syaitan. Jadi kita sambung pada perbahasan Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang berkenaan dengan najis kesyirikan ataupun najas kesyirikan yang kita bincangkan sebelum ini, yang mana Ibn Qayyim rahimahullah jelaskan tentang bagaimana perkara yang sangat ajaib, iaitulah ketika mana orang-orang musyrikin apabila mereka menisbahkan kepada ahli tauhid sebagai golongan yang merendah-rendahkan ataupun tidak menghormati nenek moyang, tidak menghormati nabi-nabi ataupun tidak menghormati ulama. Dan itu kebiasaan tuduhan. Hanya kerana orang-orang di kalangan ahli tauhid ini menyeru supaya menyembah Allah semata-mata, mentauhidkan Allah semata-mata, lalu mereka dituduh dengan tuduhan kononnya tidak menghormati nenek moyang, tidak menghormati orang-orang saleh, tidak menghormati wali. Jadi tuduhan tu dia orang panggil apa, dia kita semula je daripada dulu sampai sekarang. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Baik, kemudian Imam Ibn Al-Qayyim sebutkan tentang syirik, kesyirikan ini, dan juga ta'til, penafian akan sifat-sifat Allah, penafian tentang agama Allah, sifat-sifat Allah, yang lebih khusus ianya terbina di atas su'udzan billah. Yakni syirik dan ta'til. Bila sebut syirik, kita makruf syirik segala perkara yang kita kata yang menjadi khususiah bagi Allah, yang sepatutnya dihalakan, ditujukan peribadatan itu hanya kepada Allah, lalu dihalakan ataupun diselewengkan kepada selain Allah, maka itulah syirik, seperti doa dan sebagainya. Kemudian ta'til maksudnya iaitulah menafikan agama. Itu ta'til secara umum, dan ta'til secara khusus yang nak dimaksudkan oleh Imam Ibn Qayyim di sini iaitulah lebih khusus ta'til, iaitulah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga kita berhadapan dengan golongan sebegini hari ini yang menafikan sifat-sifat Allah. Apa asas syirik dan ta'til? Kata Imam Ibn Qayyim, asasnya iaitulah su'udzan billah, sangka buruk kepada Allah ataupun keyakinan yang batil terhadap Allah. Kita dah sebut sebelum ni. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Hunafa, iaitulah pemimpin bagi golongan yang lurus ahli tauhid, iaitulah Nabi Ibrahim AS, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam surah As-Saffat ayat 86 hingga 87. Aifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin. Iaitulah apa? Apakah ifk, yakni tuduhan, pendustaan, yang kamu telah ada-adakan dengan kamu menyembah selain Allah. Kamu jadikan selain Allah itu sebagai alihah, sebagai sembahan. Dunallah, selain Allah. Turidun, apakah yang kamu kehendaki daripada sembahan kamu itu? Fama dhannukum birabbil alamin. Maka bagaimanakah sangkaan kamu, ataupun di sini keyakinan kamu terhadap Rabbil alamin. Baik. Jadi kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa in kana al-ma'na ma dhannukum bihi an yu'amilukum wa yujazikum bih wa qad 'abadtum ma'ahu ghayruhu wa qad 'abadtum ma'ahu ghayrah wa ja'altum lahu niddan fa anta tajidu tahta hadha tahdid ma dhanantum bi rabbikum min as-su'i hatta 'abadtum ma'ahu ghayruhu. So di sini Imam Ibn Qayyim dijelaskan tentang tafsir ayat ini. Apa maksud ayat ini? Apa maksud perkataan Nabi Ibrahim AS, fama dhannukum bi rabbil alamin? Apakah keyakinan kalian terhadap Rabbil alamin?
Apa keyakinan kalian terhadap Rabbul Alamin, sehingga kalian tergamak untuk mensyirikkan Tuhan kalian Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, dengan selainnya. Baik, kata Imam Ibn Qayyim, maknanya di sini, apa yang kalian sangka, ma dhannukum bihi, dengan Tuhan kalian, an yu'amilukum wa yujazikum bihi, bagaimana kalian menyangka apa yang Tuhan kalian akan perlakukan kepada kalian disebabkan oleh kesyirikan yang kalian lakukan, kesyirikan yang kalian telah terjebak. Itu satu. Wa qad abadtum ma'ahu ghairahu, sedangkan kalian telah menyembah selainnya. Apakah kalian sangka Tuhan kalian akan buat bila melihat kalian telah menyembah selain Allah? Itu maksud dia. Apa sangkaan kalian? Adakah sangkaan kamu Tuhan akan ampunkan? Salah. Adakah kamu menyangka bahawasanya Tuhan tak tahu kesyirikan yang kamu lakukan? Salah. Itu maksudnya dhan di situ, keyakinan yang batil. Walaupun kita terjemahkan apa dengan sangkaan. Sangkaan di situ merujuk kepada keyakinan yang dibina di atas kebatilan. Baik. Waja'altum lahu niddan, dan kalian telah menjadikan bagi Allah itu ada sekutu. Fa anta tajidu tahta hadha tahdid, maka kamu akan mendapati mereka yang mensyirikkan Allah ini, kata Imam Ibn Qayyim, berada di bawah ancaman ini. Apa ancamannya? Iaitulah ancaman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dan menghukum mereka, akan memasukkan mereka ke dalam neraka selama-lamanya berdasarkan ayat-ayat yang lain. Maka itu sebenarnya kalau kita tengok di sini, itu yang dimaksudkan dengan fama dhannukum bi rabbil alamin. Jadi apa orang yang buat syirik, apa yang disangka bila dia mengambil wasilah selain Allah, kemudian nak minta dekat Allah, kena ada perantara. Dijadikan perantara siapa? Wali-wali, nabi-nabi. So di sini, apa sangkaan dia dengan Allah? Adakah dia menganggap bahawasanya Allah Ta'ala sama macam makhluk, perlukan perantara? Macam orang hari ni kan, dia nak dapat projek ke apa ke, dia kena ada kabel. Orang panggil kabel sekarang. Kan? Kalau kawan tu ada jawatan dan sebagainya, okey, cepat sikit dia punya projek tu. Kalau kawan tu tak ada apa-apa, lambat lah. Bertahun-tahun. Nak luluh tanah lah, nak luluh ni lah, apa, tahun-tahun. Jadi, orang yang syirik ni, dia telah apa? Dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dia menyangka bahawasanya Allah Ta'ala berhajat kepada perantara, sehingga apa? Sehingga urusan nak memakbulkan doa, urusan nak memberikan penyelesaian terhadap hajat-hajat manusia ini, berhajat kepada sekutu. Itu menunjukkan apa? Sangkaan ataupun keyakinan yang batil terhadap Allah. Sebab itu yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim AS bila berhadapan dengan kaumnya yang mensyirikkan Allah, yang menyembah berhala. Fama dhannukum bi rabbil alamin, apakah sangkaan, apakah keyakinan kalian terhadap Rabbul Alamin? Baik. Fa innal musyrik imma an yudhanna anna Allah subhanahu yahtaju ila man yudabbiru amra al-alam ma'ahu min wazirin aw dhahirin aw 'aun. Wa hadha a'zamu at-tanqis liman huwa ghaniyun an kulli ma siwah bi dhatihi. Baik. Kemudian Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan, orang musyrik ini, apa wajah sangka buruknya musyrikin kepada Allah? Baik, seorang musyrik, dia telah menyangka. So, kita sebut menyangka di sini maksudnya dia telah yakin. Menyangka ataupun beranggapan, menyangka, berkeyakinan bahawa Allah memerlukan wazir, memerlukan pembantu. Dan Allah memerlukan penolong, pembantu dalam mengatur urusan alam semesta ini. Itu sebenarnya. Baik, bila ini anggapannya, maka ini adalah apa? Merupakan satu bentuk tanaqqus, ataupun tanqis. Iaitulah bentuk kita kata apa? Tindakan yang tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Tanqis kita kata, ataupun kita kata at-tanaqqus ataupun at-tanqis,
Daripada kata dasarnya, naqasa yunaqqisu tanqis, mengurangkan. So kita mengurangkan kedudukan Tuhan. So maksudnya kita kata tidak meletakkan kedudukan Allah pada tempatnya, tidak menghormati Allah, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sebab itu disitulah bentuk kita kata sangkaan ataupun keyakinan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah di sini. Dia kata apa? Wa hadha a'zamu tanqis liman huwa ghaniyun an kulli ma siwah bidzatihi. Dan inilah bentuk tanqis, pengurangan yang dilakukan oleh orang musyrikin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ini ghani. Dia maha kaya. Dia tidak berhajat kepada selainnya. Dia berdiri dengan zatnya sendiri. Dan tidak berhajatkan kepada bantuan mana-mana makhluk. Itu yang kita kata lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita nafikan Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada sekufu, tidak ada sebanding. Baik, wa kullu ma siwahu faqirun ilaihi bidzatihi. Setiap selain daripada Allah itulah yang berhajat kepada Allah. Sebaliknya, selain daripada Allah, yakni makhluk, semuanya berhajat kepada Allah. Wa imma an yuzanna annahu subhanahu innama tatimmu qudratihi biqudrati syarik. Ataupun, baik, tadi pertama, mereka menyangka, orang musyrikin bila mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka telah berkeyakinan atau beranggapan ataupun meyakini bahawasanya seakan-akan Allah Ta'ala ini berhajat kepada penolong, berhajat kepada wasilah ataupun wasitah, perantara tadi. Nampak? Kemudian yang kedua kata Imam Ibn Qayyim, ataupun dia menyangka bahawasanya qudratullah, yakni kekuasaan Allah itu tidak akan sempurna melainkan dengan qudrah sekutunya. Yang ni kalau kita tengok banyak berlaku syirik golongan mutaakhirin. Kalau kita buka dalam Futuhat Makkiyah Ibnu Arabi misalnya, kemudian Al-Hukumah Al-Islamiyah oleh Khumaini, di kalangan Syiah, Imam 12, kemudian di kalangan Sufism, di kalangan penganut ajaran Ibnu Arabi Wahdatul Wujud misalnya, mereka beranggapan, mereka meyakini bahawasanya apa? Wali-wali itu mempunyai share. Maksudnya dia berkongsi dalam menentukan apa? Ataupun dalam mengurus tadbir alam. Sebagaimana kalau kita pernah dengar dulu, macam kalau di Kelantan, Masjid Kampung Laut di Nilampuri, masih lagi sekarang masih lagi ada keyakinan kononnya masjid itu dilawati oleh wali-wali yang membina. Masjid Kampung Laut tu asalnya dia dekat Kampung Laut, kemudian dipindahkan dekat Nilampuri itu. Kemudian masih lagi ada keyakinan kononnya wali-wali yang dulu dah mati tu menziarahi masjid tu, sampai sekarang. Bahkan ada seorang sahabat dia share buku sejarah yang tulis cerita sejarah tentang sejarah Masjid Kampung Laut tu. Masjid tu memang unik lah. Dia tak ada paku kan. So memang dia unik lah. Memang cantik lah masjid tu. Tapi kita kata ada masih lagi disebarkan berkenaan kononnya wali-wali menziarahi masjid tersebut. Kemudian kalau kita tengok di negara jiran kita, misalnya di Indonesia, yang famous lah, yang selalu diceritakan daripada mulut ke mulut, iaitulah apa? Tentang kononnya Wali Songo mengadakan pertemuan ataupun dia dipanggil sidang setiap tahun, atau dia adalah dia punya waktu dia tu di Masjid Agung Demak. Kononnya wali-wali itu berhimpun, bersidang untuk menentukan tentang urusan pentadbiran alam. So nampak? Dia sebab apa dia faham ataupun dia beranggapan bahawasanya wali-wali itu ada sekutu dengan Allah dalam mengurus tadbir alam. Ni kalau kita buka dalam kitab-kitab sufi, kitab-kitab Syiah banyak. Macam Khumaini jelas-jelas lah.
Khomeini jelas-jelas dalam hukumat Islamiah tu, bahkan imam-imam Syiah itu sendiri, mereka mencapai tahap rububiyah. Maksudnya mempunyai kita kata keupayaan untuk mengurus takbir alam lah. Maksudnya bila rububiyah ni menentukan baik buruk, menentukan siapa nak ajal, siapa nak mati bila, semuanya di tangan imam. Bahkan nabi-nabi pun tak boleh nabi-nabi yang diutuskan dan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah pun tak boleh capai tahap imam-imam mereka. Itu yang dinaskan oleh Khomeini dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Itu jelas kekufuran. Itu pun masih lagi ada orang kata Syiah ni Islam. Tak tahu macam mana kita nak kata Islam. Kalau itu dia punya asas, dia punya pegangan, macam mana kita boleh tergamak kita kata sangka baik Islam lagi. Itu tanda orang tu sendiri dia tak tahu apa hakikat. Maksudnya Syiah, Ithna Asyariyah, Imamiyah ini 12. Baik. 12 imam itu. Baik. Jadi di situ kalau kita tengok apa yang nak disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim di sini, yang pertama tadi, dia ada bentuk tanqis, mengurangkan kedudukan Allah SWT. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Bila mereka menyangka bahawasanya Allah Ta'ala ada perkongsian dengan makhluk, itu adalah sangka buruk kepada Allah. Su'udzanna billah. Su'udzan billah. Kemudian yang kedua tadi, mereka menyangka bahawasanya sesuatu kemampuan ataupun kekuatan Allah itu tidak akan menjadi sempurna melainkan dengan qudrah daripada makhluk. Maksudnya sebagaimana yang difahami oleh orang-orang musyrikin yang lalu, sehingga mereka mengumpamakan Tuhan ini seperti yang kita sedia maklumlah, dewa-dewa dan sebagainya yang saling ada hubung kait antara satu sama lain. Seperti kalau kita tengok dalam falsafah Yunani, Greek, seperti mereka ada dewa-dewa yang banyak. Kemudian Hindu, kemudian dalam Kristian adanya Trinity. Bahkan konsep Trinity itu sendiri sebenarnya adalah datang daripada sebelum Paul merosakkan agama Kristian. Maksudnya dia dah ada dalam falsafah yang lalu. Kalau kita tengok di Yunani, di Greek, maksudnya falsafah Greek Yunani pun dah ada konsep Trinity tu. Kemudian Hindu pun ada. Sebab tu dia punya Tuhan tu ada 3 kan, yang kuat, yang paling kuat. So dia balik pada Siva, Vishnu, Rama kan. So dia Trinity jugalah kan. Baik, jadi itu kalau kita nak lihat dengan lebih detail, maksudnya kita kena tengok pada kajian perbandingan agama ataupun muqaranatul adyan ataupun bahasan berkenaan dengan adyan. Baik, itu kalau kita nak tahu tentang lebih detail lagi tentang hal tersebut. Baik, wa imma an yudhanna bi annahu la ya'lamu hatta yu'limahu alwasitah. Ataupun yang ketiga, sangkaan mereka. Apa wajah sangkaan orang musyrikin ini terhadap Allah ataupun keyakinan yang batil terhadap Allah? Iaitulah mereka menyangka atau beranggapan bahawasanya sesuatu itu tidaklah diketahui bi annahu la ya'lamu hatta yu'limahu alwasitah. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui hakikat sesuatu sehinggalah dia memberitahu kepada perantaranya, wasitah. Jadi sangkaan dia. Maksudnya apa? Kononnya mereka menyangka bahawasanya apa sangkaan orang hari ni yang dalam bentuk yang sama, tetapi dia hanya kita kata di modified sikit lah, dia adjust bagi nampak Islamik sikit. Hari ni Nabi Muhammad SAW mempunyai syafaat secara mutlak. Betul tak? Secara mutlak. Kita ahli sunnah, kita kata syafaat mutlak Allah. Nabi Muhammad syafaat tak mutlak. Syafaat Nabi SAW, syafaat kita kata nisbi. Maksud nisbi, syafaat Nabi diikuti dengan keizinan dan keredaan Allah. Betul tak? Itu ahli sunnah pegang. Qulillahi syafa'atu jami'a. Allah katakanlah bagi Allah lah syafaat kesemuanya. Tiba-tiba orang hari ni dia terbalikkan ataupun disamakan.
bagi dia Allah dengan Nabi Muhammad ada syafaat yang khusus. Kita kena faham syafaat. Ini nak mudah faham. Baik. Bila kita sebut syafaat, ini secara umum. Asy-syafa'ah. Baik, ahli sunnah kita yakin bahawasanya syafaat ini mutlak milik Allah. Apa maksud syafaat? Pertolongan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada hamba-hambanya di kalangan ahli tauhid. Yang Allah izinkan, yang mereka tak mensyirikkan Allah. Itu base pada apa? Base pada semua hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang dihimpunkan oleh para ulama ahli sunnah. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memiliki semua syafaat. Qulillahi syafa'atu jami'a. Allah katakan wahai Muhammad. Ni Allah kata qul ya Muhammad, ya Nabi. Qul, katakan lillahi syafa'atu jami'a. Bagi Allah syafaat kesemuanya. So itu pegangan ahli sunnah. Syafaat kesemuanya milik Allah. Jadi asal syafaat ni daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah izinkan di kalangan makhluknya, di kalangan Nabi, Al-Anbiya, Al-Malaikah, dengan As-Salihin. Kemudian Allah Ta'ala izinkan di kalangan makhluknya, minal muqarrabin, di kalangan makhluk yang Allah Ta'ala mendekatkan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kedudukan mereka, iaitulah Nabi, malaikat yang salihin. Kita dahulukan Nabi sebab kita pegang pendapat ulama yang mengatakan Nabi-Nabi lebih afdal berbanding malaikat. Walaupun ada perbezaan lah, ada khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang kata malaikat lebih afdal daripada Nabi, tetapi yang rajih, yang lebih tepat, Nabi-Nabi lebih afdal berbanding malaikat. Baik, tetapi kita nak bagi tahu di sini, orang-orang yang hari ini, yang di kalangan musyrikin hari ini, yang menggunakan nama Islam di kalangan pengikut ajaran tasawuf yang menyeleweng, mereka telah mengubah konsep ini. Jadi apa yang mereka ubah? Mereka telah sama ada kita kata, mereka meletakkan kedudukan Nabi-Nabi ini, mereka letakkan setaraf dengan Allah. Sama ada setaraf dengan Allah, tapi sebahagian mereka tak berani lah. Tak berani, kecuali orang-orang yang di kalangan Wahdatul Wujud Syiah tadi, memang dah setaraf Allah kan. Tapi sebahagian mereka meletakkan di bawah, tetapi mereka tak kata sama. Mereka tak kata Nabi memiliki semua syafaat, tetapi mereka mengatakan Nabi boleh mempengaruhi keputusan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tetapkan. Nampak? Yang ni salah lah. Sebab tu ini yang dipegang oleh golongan-golongan yang kita kata sufi hari ni. Kebanyakan mereka. Kecuali kalau yang mereka yang masih lagi berpegang dengan akidah ahli sunnah lah. Kebanyakannya ini yang jadi isu bila mereka minta madad tu. Madad ya Rasulullah. Kemudian mereka mengharuskan meminta syafaat kepada Nabi atas alasan tawassul. So tawassul, yang perbincangan tentang tawassul ini hanyalah apa? Hanyalah kita kata pengelabuan. Hanyalah nak berselindung di sebalik hakikat sebenarnya. Hakikat sebenarnya memang mereka menyamakan Nabi-Nabi dengan Allah. Sebab apa? Walaupun mereka tak kata dengan by word, perbuatan mereka. Sebab mereka minta kepada Nabi. Nampak? Mereka minta ke Nabi. Bahkan bukan minta ke Nabi saja, minta dekat wali-wali. Kan? Mereka mengharuskan atas alasan tawassul. Jadi tawassul ni dia adalah apa? Sebab itu kita kata tawassul yang batil, tawassul yang ulama bahagikan tawassul syirik dengan tawassul bid'ah. Tawassul bid'ah, macam mana contoh bentuk tawassul bid'ah yang selalu diamalkan hari ini?
Kononnya bila doa minta apa? Dengan berkat ataupun dengan jah kedudukan Nabi Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan nabimu. Maka sekian hajat minta. Ini yang standard lah kalau dalam khutbah Jumaat. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika. Kemudian baru bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Nama-nama Allah yang kedua. Di start Nabi dulu. So apa logik yang dia orang pakai? Logik ni yang Imam Ibn Qayyim nak bahas tentang su'udzan ni. Maksudnya keyakinan yang batil. Logik mereka kata, logik orang musyrikin dulu. Mereka kata kita banyak dosa. Bila kita banyak dosa, kita kena cari orang yang suci. Kita kena cari orang yang tak ada dosa. So tak ada dosa, sepakatlah Nabi. Okay, sepakatlah kan? Jadi sebab itulah mereka kata, bila kita nak supaya doa kita ni cepat makbul, doa kita ni cepat Allah Ta'ala dengar, doa kita ni Allah Ta'ala makbulkan, hajat kita ni Allah Ta'ala perkenankan, maka mintalah dengan nama Nabi Muhammad ataupun dengan kedudukan Nabi Muhammad. So nampak? Walaupun mereka tak kata Nabi Muhammad ni sama setaraf dengan Allah, tetapi perbuatan mereka datang daripada su'udzan billah, keyakinan yang buruk ataupun kesangkaan dan keyakinan yang batil dan buruk terhadap Allah. Sebab dia menyangka bahawasanya Nabi Muhammad SAW atau mana-mana Nabi, bila kita sebut Nabi-Nabi ni termasuklah Kristian. Kenapa Kristian sembah Jesus, sembah Nabi Isa? Inilah punca dia. Sebab mereka beranggapan bahawasanya apa? Ada anak, Tuhan ada anak. Apa dia punya syubhat awal dia? Syubhat awal dia untuk mendekatkan kepada Tuhan. Betul tak? Dan ini yang dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang terawal dalam surah Az-Zumar, walladzina yad'una min dunillahi, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ma na'buduhum, mereka tidak apa? Kami tidak menyembah mereka itu. Yakni sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka yang asalnya adalah orang-orang soleh. Nampak tak? Hatta berhala-berhala yang disembah oleh manusia pun asalnya ada apa? Adalah apa? Orang soleh dan juga nabi-nabi yang mereka yakini. Baik. Ma na'buduhum, kami tak menyembah mereka illa, melainkan liuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu alasan. Sama juga orang yang menggunakan alasan tawassul tadi, alasan dia kita banyak dosa, kan? Alasannya kita banyak dosa. Sebab itu alasan banyak dosa, alasan kekurangan ni lah menjadi penyebab banyaknya berlaku bid'ah dan membawa kepada kesyirikan. Kerana bid'ah ini membawa kepada syirik. Bid'ah ni pintu kepada syirik. Yang itu akan dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Sebab itulah kalau kita tengok balik, inilah hakikat yang kita perlu faham. Iaitulah perbahasan berkenaan dengan kesyirikan ini. Memang kita kena selalu refresh. Walaupun benda tu berulang-ulang, tetapi kita kena refresh. Kerana apa? Kerana ilmu ini, ilmu berkenaan dengan akidah, ilmu berkenaan dengan tauhid ini, inilah yang paling banyak manusia mengabaikan hari ini. Kalau tak, kita tak dengar hari ini ada orang ateis. Betul tak? Tahun 2020 kita dengar masih lagi ramai. Baru-baru ni bila ada beberapa orang adik-beradik ni yang dikenali di media sosial, mereka ni memang dikatakan mereka ni 3 beradik berangkai yang menganut fahaman etis. Memang maksudnya sampai tahap tu. Apa yang mereka buat? Bila baru-baru ni kan kita sambut raya korban, raya haji, salah seorang daripada adik-beradik mereka ni, kan, dia keluar kenyataan. Dia kata dalam Twitter tak salah, dia kata siapa yang nak melakon, nak pakai cosplay
Nabi Ibrahim, ataupun cosplay Kibash. So bagi orang muda sekarang ni, mereka nampak macam, yalah, mereka nampak agama ni hanya ritual. So mereka tengok orang barat sambut Halloween, tengok dia orang pakai cosplay, tengok pakai kostum macam-macam pelik-pelik. Dia orang beranggapan bahawasanya Islam pun macam tu juga. Sampai tahap itulah pemikiran dia. Dan kita lihat banyak lagi lah contoh-contoh orang yang jelas-jelas menentang agama, kemudian menafikan, mempersendakan agama. Itu pun sekarang ni makin menjadi-jadi. Mempersendakan agama, mempersendakan Nabi, mempersendakan Allah dan Rasul. Ini pun adalah berpunca daripada apa? Daripada mengabaikan pengajian tentang akidah, pengajian tentang tauhid. Ramai orang hari ni bila dia nak taubat, dia nak kembali kepada agama, dia tak jumpa jalan yang sebenar, dia bertemu dengan bid'ah. Akhir sekali dia bila bertemu dengan bid'ah, menyebabkan dia lagi jauh daripada agama. Dan itulah yang menjadi punca dia akhir sekali meninggalkan terus agama. Sebab itu penting kenapa kita kena tegaskan tentang pengajian, khususnya berkenaan dengan akidah Islam. Baik, jadi itulah gambaran yang kita boleh tunjukkan berkenaan dengan apa bentuk macam mana sangka buruk tu. Baik, kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah lagi, aula yarham hatta taj'aluhu alwasitah yarham. Baik, ataupun dia menyangka, ataupun dia berkeyakinan, yang keempat, bahawasanya Allah ini tidak akan merahmati sehinggalah apa? Sehinggalah dia menjadikan perantaranya itu merahmati dulu. Maksudnya Allah ni sangkaan orang musyrikin. Mereka menyangka atau beranggapan Allah takkan merahmati melainkan perantara tu kena rahmat dulu. So nak dapat rahmat Allah ni kena melalui perantara. Ni sangkaan orang musyrikin. Macam tadilah, sama je lah. Nak makbul doa tak boleh melainkan mesti kena minta melalui Nabi Muhammad. Sedangkan dalam Al-Quran Allah kata apa? Allah kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala akan mustajabkan doa orang-orang yang berdoa. So Allah Ta'ala tak pernah kata dia mustajabkan doa melainkan ada perantara dulu. Tak. Dalam doa Allah kata, fa inni qarib, aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Aku mendengar permintaan kalian. Maka doa, minta dekat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tak pernah jadikan perantara dalam doa. Tak pernah. Jadi mereka menjadikan perantara dalam setiap perkara. Sehinggalah rahmat Allah pun mereka sempitkan dengan perantara tadi. Nampak? Apa contohnya? Kita boleh tengok hari ni, macam ada seorang hamba Allah ni dia jumpa, dia cerita. Dia kata bila dia join satu tarikat ni, tok guru dia ni bagi syarat lah. Ada macam biasalah tarikat ni dia ada dia punya peraturan dia, tak boleh bantah tok guru kan. Tak mempertikaikan tok guru tak boleh kan. Walaupun nampak salah sekalipun jangan tegur tok guru betul. Maksudnya macam Nabi lah. Baik, sampailah bila dia tak bersetuju dengan tok guru dia ni. Kemudian anak-anak murid tok guru dia yang lain ni mula memberi ancaman. Kononnya mayat dia nanti akan mereput, mayatnya dia nanti akan busuk, kononnya dia tidak akan diampunkan oleh Allah, dia nanti tak ada orang akan tolong dia di akhirat, nanti tok guru takkan tolong dia. Macam tu nampak? Dia main sentimen ketakutan orang yang jahil tadi. Sebab dia kata, inilah tok guru ni nanti yang akan bimbing tangan kau masuk syurga. Macam tu dia punya ayat. Tok guru ni lah yang akan rahmat. Kalau tok guru tak rahmat, Allah tak rahmat. Macam tu. Dia main apa? Dia main analogi yang salah. Dia kias dengan kias yang fasid. Sebab apa? Sebab sangkaan dia kononnya tok guru dia tadi boleh mempengaruhi
keputusan Allah ataupun rahmat Allah. So nampak betapa sempitnya keyakinan golongan musyrikin. Ini kita nak bagi contoh ni, dia menyempitkan rahmat Allah. Sedangkan kita baca dalam Quran, Allah kata apa? Wa rahmati wasi'at kulli syai. Rahmat Allah ni meliputi segala sesuatu. Tak ada siapa yang boleh bataskan rahmat Allah. Tak ada siapa yang boleh mendakwa dia pegang rahmat Allah tu ada pada tangan dia, dia boleh bahagikan. Tak. Nabi SAW sendiri pun tak boleh. Buktinya, Nabi tak mampu nak memberi petunjuk rahmat kepada bapa saudara ni. Nabi Ibrahim AS tak mampu nak memberi rahmat kepada bapaknya sendiri Azar, sedangkan dia adalah Ibrahim. Nampak? Tapi golongan musyrikin, golongan ahli bid'ah, itulah yang mereka lakukan hari ini. Itu yang menjadi sebahagian orang, segelintir orang, dia takut. Memang ada seorang sahabat dia cerita, bila dia keluar daripada tarikat dia ni, sampai tok guru dia tu hantar sihir, kemudian ganggu dia, dia rasa macam ada orang tumbuk dia. Memanglah dia orang, memang kalau kita tengok dalam kitab-kitab sufi ni, karamah di sisi mereka, sihir tu adalah ain karamah. Bagi mereka, tok guru kalau dia amalkan sihir, itu karamah, bukan sihir dia tu. Dan ini puncanya kenapa? Kerana salah faham dalam pembahagian karamah ataupun pendefinisian ataupun ta'rifan terhadap karamah tu. Itu ada perbahasan dia lah. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ulah panjang dalam kitabnya An-Nubuwat. Kitabnya An-Nubuwat, dia ulah panjang tentang isu ni. Sebab apa? Golongan, kita tengok golongan sufi hari ni, golongan Asy'ariyah lah secara umumnya, mereka tak boleh faham, tak boleh bezakan antara karamatul awliya dengan sihir. Dan mereka tak boleh bezakan antara mukjizat dengan karamah dan juga sihir. Itu punca dia. Mereka menyamaratakan. Walaupun ada yang cuba untuk membezakan, tetapi hakikatnya itulah puncanya. Itu ada perbahasan dia yang panjang lah, dalam kitab An-Nubuwat oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dia bantah. Sebab dia Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni dia kita kata dia tak meruntuhkan syubhat-syubhat ni hanya surface. Bahkan dia meruntuhkan daripada akar. Itu yang penting tu. Maksudnya dia cabut terus akar-akar tu. Akar-akar penyelewengan. Sebab itu kalau kita tengok balik, itu antara bentuk-bentuk macam hari ni yang kita tengok. Maksudnya segelintir daripada golongan-golongan yang terlibat dalam tarikat-tarikat sufi yang menyeleweng ini, mereka dihimpit dengan bid'ah ataupun dengan sangkaan ataupun keyakinan yang buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bentuk sangka buruk lah. Sebab itu kalau orang tanya kita, apa contoh sangka buruk kepada Allah, itu contohlah. Kamu membataskan rahmat Allah tadi pada tok guru kamu saja. Itu sebab kita kata adalah menjadi kesalahan bila tak kiralah mana-mana pihak, bila dia mendakwa kononnya nak bertaubat, nak kembali kepada jalan Allah, kena melalui jalan dia saja, jalan tok guru dia saja, jalan tarikat dia saja. Salah. Sebaliknya kita kata nak kembali kepada Allah, hanya satu jalan Nabi Muhammad SAW. Itulah jalan yang kita kata apa? Yang Allah Ta'ala redha. Tak ada jalan lain. Tak boleh siapa orang mendakwa kononnya dia ada jalan yang khusus ataupun jalan yang lain selain daripada jalan Nabi SAW. Baik. Aw la yakfi wahdah aw la yaf'alu ma yuridu bil 'abdi hatta yashfa' indahu al wasitah. Ataupun dia menyangka bahawasanya Allah Ta'ala tidak cukup untuk menentukan sesuatu urusan tu. Allah Ta'ala kena berhajat kepada orang lain, berhajat kepada entiti lain. Ataupun Allah tidak melakukan sesuatu perbuatan terhadap hamba sehinggalah dia meminta pandangan ataupun meminta syafaat yang ada pada perantara-perantara di sisinya. Kama yashfa'ul makhluq 'indal makhluq. Sebagaimana makhluk memberi syafaat kepada makhluk. Nampak? Fayahtaju an yaqbala syafa'atahu li hajatihi ila syafi' wa intifa'uhu bihi. Kerana makhluk dia kena macam kitalah. Kena ada pertolongan daripada makhluk yang lain. Kerana kita ni manusia, Allah Ta'ala jadikan kita ni secara tabiatnya al-insan madaniyun bitab'i. Manusia ini secara tabiatnya hidup bermadani. Apa maksud hidup bermadani? Maksudnya dia sosial.
bermasyarakat. Kan? Al-insan madaniyun bi tab'i, secara tabiat kita berhajatkan kepada bantuan orang lain. Kalau ada kelas, ada guru, tak ada murid, tak berjalan kelas. Kalau ada murid, tak ada guru pun tak berjalan. Kerana manusia berhajat kepada manusia yang lain. Kerana itu tabiat makhluk, kita berhajat kepada orang lain. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Dia tak sama macam makhluk. Dia tak berhajat kepada makhluk. Dia ghani, dia maha kaya. Baik. Itu yang dimaksudkan dengan perkataan Ibnu Qayyim yang panjang ni. Kita ringkaskan. Dia kata di sini, wa tukaththiruhu bihi min al-qillah wa tu'azziruhu min adh-dhillah aw la yujibu du'a ibadahu hatta yas'alu al-wasitah an turfa'a tilka al-hajati ilayh kama huwa hal mulukid dunya. Baik. Ataupun dia menyangka, tadi kita kata dia menyangka, maksudnya di sini dia menyamakan Allah dengan makhluk lah. Dia beranggapan bahawasanya Allah ni macam makhluk. Nampak? Kemudian makhluk ni berhajat kepada bantuan, pertolongan makhluk yang lain, dan berhajatkan kepada pengikut yang ramai supaya dia diberikan pertolongan, dan dia diagungkan dia daripada kehinaan, dia diagungkan, dimuliakan disebabkan oleh adanya bantuan daripada pengikutnya ataupun macam sekarang ni zaman media sosial ni, followernya, kan? Itu makhluk, kan? Macam orang hari ni contohnya bila PKP ni masih lagi berjalan, waktu PKP yang awal dulu, fasa yang terawal tu, kita boleh tengok macam mana orang menggunakan menggunakan media sosial, menggunakan media-media yang baru ni, dengan Zoom-nya, dengan macam-macamnya, Facebook-nya, macam-macamnya yang dah tak jadi media baru dah sebenarnya, dia dah jadi media masa dah sebenarnya. Sebab dia 10 tahun yang lalu mungkin kita kata dia media sosial ataupun media baru, kan. Tapi sekarang dia dah jadi media masa, kan. Bahkan dia lebih rating yang diperolehi melalui media-media sosial ni lebih tinggi berbanding dengan rating yang ada dalam media-media masa yang media-media konvensional, seperti TV dan sebagainya. Baik, apa kita nak bagi contoh kat sini? Apa yang kita nak ambil faedah di sini? Baik, orang hari ni, makhluk ni, kita nak cerita tentang makhluk ni. Baik, orang hari ni kalau dia nakkan sesuatu, contohnya orang yang dia nak buat account, dia nak jadi YouTuber contoh, dia perlukan apa? Followers. Dia mesti kena ada followers. Tu rukun nak jadi YouTuber tu. Betul tak? Kalau followers dia 2 orang, 3 orang, tak ada tak jadi YouTuber tak jadi YouTuber sah, kan? Jadi orang pun buat macam-macam buat. Ada yang masak, ada yang buat macam, sampai kadang-kadang kita tengok tu yang pelik-pelik pun ada lah. Ada yang sampai ada yang sampai tahap tu, dia adalah pro and kontra dia lah benda ni, kan. Tapi kita kena bijak lah menggunakan. Dia sampai tahap ada orang yang dia menggadaikan seluruh kehidupan dia untuk mendapat semata-mata like ataupun followers ni. Contohnya orang yang menggadaikan privasi dia, menggadaikan maruah dia, menggadaikan aurat dia. Itu banyaklah. Menggadaikan itu yang menjadi masalah hari ini. Bila semua orang nak jadi influencer, semua orang nak kejar populariti, tetapi mereka tak tahu ada limit dalam agama. Mereka tak tahu ada batasan dalam agama yang tak mengizinkan kita ni untuk melampaui batasan. Saya tu kita tengok banyak orang dia hanya fikir, kalau saya dapat followers sekian, saya dapat duit sekian. Dia fikir itu je. Dia tak fikir adakah perbuatan dia tu bertepatan dengan syariat atau tidak. Itu menunjukkan memang makhluk ini dia berhajat kepada makhluk yang lain. Itu contoh yang kita kata contoh yang kita kata yang kenalah dengan zaman kita. Kalau kita nak bagi contoh yang mudah. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak berhajatkan kepada mana-mana makhluk. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dipuji. Sentiasa diibadahkan kepadanya, disembah. Sentiasa dipuji, sentiasa diagungkan, sentiasa disucikan oleh seluruh makhluk-makhluknya.
Jadi itulah yang membezakan antara Allah Al-Khaliq, pencipta, dengan makhluk. Iaitulah berhajat kepada makhluk, berhajat kepada kita kata perantara ataupun wasilah ataupun kita kata pembantu dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak berhajatkan kepada segala yang manusia berhajat. Itu yang jadi bila orang bincang tentang cuba kita tengok yang baru-baru ni siapa yang India tu yang dia buat masak-masak tu, YouTube kan. Kemudian berlaku pergaduhan ke apa benda, urusan peribadi, sampai semua orang nak komen. Nampak? Kita nampak dia punya sisi negatif. Bila kita terlampau tak sampai tak ada lah privacy. Semua benda kita nak cerita. Walaupun kita tak cerita, tapi video lah kan. So video tu dia ambil semua kan benda. Maksudnya sampai membuka ruang kepada orang-orang mata-mata yang hasad. Sebab itu kita jangan sangka bila kita share nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita share dekat semua orang, kita jangan sangka kita akan dapat kebaikan. Kerana memang secara tabiatnya manusia ni dia mudah untuk compare. Dan kita tahu manusia ni dia zaluman jahula, sifat tabiat dia. Tabiat dia zalim dan dia jahil, sangat jahil. Kebanyakan orang hari ni bila dia terlampau expose, semua benda dia nak cerita. Kan, yang sweet, yang sour, yang semua. Bergaduh dengan suami isteri, bergaduh pun isteri cerita dekat media sosial, suami pun cerita dekat merungut dekat media sosial. Itu yang menjadi punca, menambahkan lagi masalah. Kemudian ditambah lagi dengan pihak kedua, ketiga. Sekarang ni bukan pihak kedua, ketiga dah, pihak ke 300K. Sebab apa? Semua orang komen. Orang ni bercerai, orang tu bercerai, dia kalut. Kan? Sebab tu ada orang tanya. Macam baru-baru ni ada seorang ni dia tanya seorang sahabat ni. Dia tanya dia punya gambar dia di media sosial tu telah disalahguna. Jadi dia nak, macam mana cara dia nak elakkan benda. Cara dia tak payah upload. Itu je, mudah. Seorang perempuan berniqab. Dia kata gambar dia telah disalahgunakan. Dia minta pandangan dia dari awal. Kalau kau tak share, tak jadi masalah. Bila kau start kan share, sekarang kita kena bijak lah. Maksudnya sekarang pun kalau nak share dengan kawan-kawan, friends kita yang kita kenal, dia ada kan, kita boleh adjust yang public ataupun yang private. Kena bijak lah apa benda yang kita nak share kan. Maksudnya kalau kita nak guna dalam rangka nak guna Facebook ni ataupun media sosial ni dalam rangka nak mengeratkan silaturahim semua, tapi jangan sampai kita tak kenal orang yang tengok apa yang kandungan kita ataupun apa yang menjadi privasi kita. Dan jangan sampai perkara itu membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita menyebarkan benda-benda maksiat dan sebagainya. Wallahul musta'an. Baik, itu kita nak bagi contohlah tentang makhluk hari ini. Maksudnya inilah yang berlegar masalah hari ini. Orang tanya benda yang sama lah. Bergaduh suami isteri apa semua. Bergaduh sampai masuk ke media sosial dan sebagainya. Jadi tak jadi kerja. Nak kena orang ni, nak kena orang tu, nak ulas pula orang ni nak ulas. Jadi buang masa. Benda lain banyak lagi. Wallahul musta'an. Baik, kemudian kata Imam Ibn Qayyim lagi, hatta yas'alul wasitah an turfa'a tilka haja ilayh. Sama juga orang musyrikin, mereka menyangka bahawasanya Allah SWT takkan memperkenankan permintaan hajat seseorang hambanya melainkan setelah ditanya dulu perantara-perantara. Nampak? An turfa'a tilka hajat ilayh, sehingga diangkat hajat-hajat yang mereka minta. Kama huwa hal muluki dunia, sebagaimana keadaan raja-raja yang ada di dunia. Betul tak? Raja-raja yang ada di dunia ni, dia ada dia punya penasihat, dia ada dia punya penasihat daripada setiap bidang. So dia akan tanya dulu. Kan? Kalau dia nak proses pengampunan misalnya, pengampunan jenayah tertentu, kes tertentu. So dia ada penasihat undang-undang dia.
dia ada dia punya board, sidang diraja apa benda tu. Kemudian raja pula, kalau di Malaysia ni bukan satu raja, ada 9 sultan, kan? Ada 8 sultan, satu raja, kan? Majlis raja-raja lagi. Dia tak mutlak. Dia tak buat keputusan mutlak. Itu makhluk. Nampak? Itu makhluk. Itu menunjukkan apa? Dia makhluk. Tiba-tiba hari ni ada orang pula dia jadikan perbuatan raja tu dalil dalam agama. Baru ni bila kita bincang tentang isu orang menggelarkan Nabi SAW sebagai pelarian. Isu tu, panas isu tu, sampai orang tuduh kita ni ISIS. Padahal kita tulis tu menjawab soalan orang yang tanya kita tentang dalam isu akidah lah. Kita kata kalau dia niatkan pelarian tu, niat dia untuk merendahkan kedudukan Nabi, kita kata kafir lah. Kita kata apa hukum? Orang tanya hukum, apa hukum dia? Hukumnya di sisi ulama, dibunuh dengan ijma'. Kemudian tafsil dia baru ada perbahasan, ada khilaf. Tetapi hukum orang yang merendahkan kedudukan Nabi, bila orang tanya kita apa hukum syariat, hukum syariat dia wajib dibunuh, dengan ijma' ulama. Dinukilkan ijma' oleh Al-Qadi Iyad ibnu Yahya Al-Yahsubi, Qadi Iyad, dalam kitabnya Asy-Syifa. Kemudian dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Ijma', maksudnya ulama sepakat. Yang tu yang kita share, kan? Kemudian dia punya alasan, dia kata, tengok ni raja mana, raja pun sebut Nabi pelarian. Sultan mana, Sultan Perak ke mana, dalam dia punya speech dia ada sebut benda tu. Itu bukan hujah, itu bukan dalil, kan? Sebab tu bila dia tak ada manhaj dalam beragama, dia tak tahu mana satu dalil, mana satu perbuatan raja. Perbuatan raja bukan dalil, kan? Siapa kata raja-raja ni dalil syarak dalam syariat? Dalil dalam syariat, sumber pengambilan ilmu ataupun sumber dalil dalam agama, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Mana raja-raja? Ada tak? Al-Muluk ke? As-Salatin ke? Aqwalus Salatin? Tak ada. Jadi tak ada lah, kan? Walaupun dia raja ke sebut benda tu, sebut Nabi pelarian ke, still kita kata tak boleh. Kita kena faham lah, bila kita faham lah yang dimaksudkan oleh kenyataan yang YB tu, yang sebut tentang isu bila dia quote pelarian tu, bila Nabi SAW pelarian tu, kita tahu lah maksud dia. Memanglah maksud dia tak mau merendahkan Nabi. Tetapi penggunaan perkataan tu pun dibahaskan oleh para ulama. Maksudnya kalau perkataan itu dia menyangka bahawa perkataan tersebut adalah perkataan yang tidak merendahkan kedudukan Nabi, hukum dia tak boleh lari daripada hukum ta'zir. Sebab apa? Sebab bila kita cakap tentang Nabi, kita bukan cakap tentang orang lain. Kita bukan cakap tentang mak ayah kita. Kita bukan cakap tentang nenek kita ke, datuk kita ke, bukan. Tapi cakap tentang Nabi. Sebab itu kenapa ulama bahaskan isu ni, isu berkenaan dengan istilah ataupun lafaz yang digunakan untuk merujuk kepada Nabi SAW. Kalau ada bentuk pengurangan ataupun bentuk sindiran ataupun bentuk penghinaan, celaan, walaupun ada bentuk celaan sekalipun, ulama bahaskan, still kita kena jauhi. Itu yang dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang beriman, jangan kamu katakan kat Nabi, jangan kamu panggil dia ra'ina. Orang Yahudi mereka gunakan lafaz ra'ina itu dalam bahasa mereka merujuk kepada apa? Iaitulah bentuk sindiran, bentuk celaan. Tapi dalam bahasa Ansar, dalam lahjah Ansar, ra'ina maksudnya baik. Tetapi kenapa Allah Ta'ala larang la taqulu ra'ina? Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kerana saddu dhari'ah, tutup. Betul tak? Kita tak mau nanti budaya orang
duk ulas tentang Nabi ni, kita buka-buka sampai nanti kita last kali jadilah yang macam tadi tu, dia hina terus Nabi. Sebab itu memanglah kenyataan si YB tadi tu, bila dia sifatkan Nabi pelarian, memanglah kita kata pada konteks kenyataan dia secara penuh, dia tak memaksudkan untuk menghina Nabi, tetapi perkataan dia tu, istilah yang dia guna boleh membawa kepada penghinaan ni. Dia pintu. Sebab bila kita kata Nabi pelarian, nanti orang akan datang. Orang kata, kalau Nabi pelarian, Nabi penakut. Kalau Nabi pelarian, kenapa Nabi lari? Dia tak kena tu. Sebab tu ada, kalau kita tengok istilah refugee kan, dengan istilah muhajir, tak sama. Sebab tu dalam syarak digunakan istilah Nabi SAW dengan para sahabat muhajirin. Mereka meninggalkan tempat mereka, negeri mereka yang negeri yang penuh dengan kekufuran, menuju berpindah ke negeri yang penuh dengan keimanan. Dan memanglah konsep tak sama lah pelarian dengan hijrah. Memang macam langit dengan bumi lah, tak sama. Itu memang orang yang jahil sirah lah, maksudnya tak faham lah sirah tu, kan? Setelah tu bila anda tengok orang yang ramai ustaz-ustaz kita dah tegur isu tu tentang fakta sejarah, fakta sirah. So anda nampak yang kurang bila dia tak tegur tentang isu tentang macam mana ulama akidah nampak isu tu. Dari sudut akidah. Dari sudut akidah kita bincang tentang hak Nabi. So termasuk hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh menamakan dia dengan nama-nama yang tidak dinamakan oleh Allah, ataupun gelaran-gelaran yang tak digelarkan oleh Allah. Sebab dia akan membuka pada pintu-pintu kerosakan. Bayangkan hari ni orang panggil Nabi pelarian, esok kalau kita mudah-mudah, kan? Dia sama je macam isu orang macam isu apa? Menamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai abqari, sebagai tokoh genius, sebagai politikus. Nampak? Benda istilah tu istilah yang apa? Muhtamal. Dia panggil istilah yang dia boleh membawa kepada makna yang buruk. Walaupun tujuan si penutur tu tujuan yang baik, tetapi still tak boleh. Macam dulu ulama bahaskan tentang waktu zaman tahun 1950-an ataupun 60-an, bila giat golongan-golongan etis ataupun golongan-golongan penentang Islam ni, mereka merendah-rendahkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila waktu tahun 60-an, 50-an, 60-an kan, mula kan orang hantar manusia ke bulan lah benda kan, astronaut lah benda kan, yang dibangga-banggakan. So waktu tu geng-geng etis mereka cuba nak merendahkan kedudukan Nabi Muhammad. So mereka kata, tengok kita zaman ni orang pakat pergi ke bulan. Kemudian waktu tu ulama-ulama cuba nak jawab. Mereka kata Nabi SAW adalah astronaut yang pertama, angkasawan yang pertama. Sebab Nabi Isra dan Mi'raj. Baik, tujuan mereka baik, betul tak? Niat mereka baik. Semoga Allah ampuni mereka. Tetapi still kita tak boleh pakai gelaran astronaut pada Nabi, betul tak? Adakah Nabi seorang angkasawan? Bukan. Nabi Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Nabi Allah kata Muhammad Rasulullah. So kita berpada dengan apa yang Allah Ta'ala gelarkan Nabi Muhammad dengan gelaran syar'i. So kita tak boleh mandai-mandai Nabi seorang angkasawan, kan? Macam zaman sekarang lagi tersebar Nabi seorang businessman. Kalau ni kita nak bahas ni. Kalau dia maksudkan Nabi SAW sebelum diutuskan seorang businessman, ya betul. Tetapi kalau dia bertujuan, kononnya dia nak bagi tahu Nabi Muhammad SAW ni businessman macam businessman yang ada zaman sekarang, yang hidupnya hanya fikir bisnes, ini salah. Bahkan merendahkan kedudukan Nabi. Sebab Nabi Muhammad SAW, bila Nabi diutuskan, Nabi dah tak bisnes. Ada tak riwayat Nabi bisnes setelah Nabi diutuskan? Habis. Nabi SAW berdakwah, Nabi berjihad, dan Allah jadikan rezeki Nabi SAW di bawah mata pedang, iaitulah jihad, kan? Itu yang diungkapkan oleh Nabi SAW. So bila orang zaman sekarang ni, dia terlampau obses dengan dia punya tujuan,
Macam orang yang bisnes, dia itu yang jadi istilah tu, Nabi seorang doktor, Nabi seorang gini, memang kita kata, kalau memang kita kata meletakkan gelaran itu secara nak bagi tahu bahawasanya Nabi SAW ni pernah bisnes, pernah menjadi seorang businessman ataupun pernah berniaga, tak menjadi masalah. Tapi bila istilah tu diitlakkan, dia akan menjadi masalah bila dia akan memberikan gambaran yang tidak benar tentang Nabi SAW. Itu sebenarnya kita kena jauhi. Sebab Nabi SAW Rasulullah, dia bukan kerja bisnes, dia menyampaikan agama Allah. Dia menyampaikan agama Allah. Itu yang jadi masalah tu, bila istilah tu kita dah salah faham. Itu yang jadi kita tengok hari ni jadi cacah merbau. Orang menggunakan agama untuk bisnes. Dia sikit-sikit dia kata, ni produk Nabi, sunnah lah, produk sunnah, kurma sunnah, ini sunnah, semua sunnah. Sila-sila ni masnya ni. Mas ni pun nanti ada kata mas sunnah. Orang meniaga kan, apa, hand sanitizer sunnah apa, dakwah macam-macam kan. Wallah musta'an, macam-macam kita tengok hari ni. Bila benda tu dibuka-buka, istilah-istilah tu dibuka-buka luas. Sebab tu kita kena tengok dalam, kita kena pandang jauh. Sebelum benda tu berlaku, Islam dah nampak dah. Sebab tu adanya konsep saddu dzari'ah, menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kerosakan. Itu je. Kita nak bahas isu tentang pelarian, itu je sebenarnya, nak tutup pintu. Nak tutup pintu supaya orang tak mempermainkan kedudukan Nabi Muhammad. Kita tak tahu 2 tahun akan datang, nanti orang akan panggil apa pula Nabi Muhammad. Tara lepas pada panggil pelarian tu, dah ada dah orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum-sebelum ni ramai dah yang hina Nabi, yang hina agama Islam. Jadi kenapa kita nak buka lagi dalam saat orang bermudah-mudah dengan agama, kita nak, oh tak apa, rahmat Allah luas? Tak kena. Tak kena. Bila kita tengok orang cuba untuk merendah-rendahkan agama, adakah munasabah kita cerita ke orang, oh tak apa, biarlah, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Orang lagi seronok. Lagi dia nak cela agama, lagi dia nak mempermainkan agama. Sebab itu orang-orang agama pun dia kena cerdik lah. Bila mula nampak orang nak mencela Nabi, nak mencela agama, dia kenalah nukilkan hukum-hukum syariat yang tegas. Walaupun negara kita tak berhukum dengan hukum syariat. Sebab ini tanggungjawab ulama. Setengah orang dia salah faham lah. Dia kata, tapi negara kita demokrasi, buat apa engkau share hukum syariat yang kita tak praktikkan? Tak. Wajib sampaikan walaupun kita tak praktikkan hukum tu. Kerana kelemahan kita. Kerana kita masih di bawah sistem demokrasi. Kalau kita tak sampaikan, siapa nak sampaikan? Bahkan yang menjadi masalah bila orang agama menyelewengkan hukum tu. Akhir sekali sebab apa? Sebab alasan dia kenapa hukum syariat ni tak sesuai. Sebab dia kata kita bukan hidup zaman Nabi. Itu salah tu. Tak, hukum syariat macam tu, hukum mencela Nabi, hukum bunuh. Sebahagian ulama masukkan dalam hukum had. Ada ulama mazhab Hambali, mereka meletakkan dia hukum khusus daripada hukum had. Maksudnya dia bukan setakat hudud, bahkan dia ada tambahan. Dia had tambahan. Sebahagian ulama lagi berpandangan bahawasanya ianya termasuk dalam kita kata had yang tidak ada istitabah. Tak perlu minta taubat. Sebab cela Nabi ni bukan macam cela orang yang masih hidup. Kan? So, betul tak? Nabi SAW waktu Nabi masih hidup, ada tak orang cela dia? Ada. Nabi maafkan, betul. Nabi maafkan. Abu Sufyan masuk Islam, habis lah. Nabi tak kata Nabi tak maafkan, Nabi maafkan. Tetapi bila Nabi wafat, siapa boleh jamin Nabi maafkan atau tak? Sebab itu sebahagian ulama kata bila orang tu disabitkan mencela Nabi, maka dia tak perlu diminta bertaubat. Walaupun dia bertaubat, still kena hukum had. Apa had dia? Apa hudud dia? Bunuh. Tapi dia bertaubat, walaupun dia bertaubat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu Nabi minta maaf, Nabi maafkan dia atau tak. Siapa boleh jamin? Kecuali kalau orang yang mendakwa dia boleh yaqadhah jumpa Nabi lah. Dia boleh mimpi jumpa Nabi ke, geng-geng tu lah kan. Itu karut lah. Tak boleh lah, maksudnya tak boleh. Nak bagi tahu
Hukum syariat ni walaupun kita tak mampu nak laksana, kita kena sampaikan hukum. Supaya apa? Supaya orang Islam dia tahu hukum syariat. Kemudian orang-orang yang di kalangan orang Islam yang lemah iman ataupun yang kurang iman akan mendapat peringatan. Kan ada orang yang rasa macam dia macam nak main-main, nak cela Nabi bila dia dengar hukum Allah. Orang mencela Nabi ni apa? Hukum bunuh. Agak-agak dia nak, walaupun tak dipraktikkan hukum tu, cukup disampaikan hukum syariat, sebenarnya dia adalah apa? Satu bentuk ubat untuk orang beriman. Kan? Walaupun kita tak praktikkan. Bukannya bila kita sampaikan hukum bunuh tu kita suruh menghalalkan darah orang. Itu yang mereka tak faham tu. Mereka kata kan yang anda tulis tu, mereka kata anda menghalalkan darah orang. Ni ISIS dia kata. Ni tak faham lah. Berapa banyak dalam Quran Allah perintahkan sebab uqtulu faqatilu. Betul tak? Banyak lah. Habislah kita kata pekat orang Islam. Senang cerita, kau ambil orang barat punya tuduhan, tuduh orang Islam ni teroris. Ni macam korban lah. Macam korban. Oh jangan kita upload gambar sembelih kerbau tu, lembu tu, jangan. Nanti orang anggap kita ni ekstrim. Ini ekstremis. Kemudian keluar apa? Jawab apa? Bill Gates punya jawapan. Bill Gates pun pandai daripada dia. Bill Gates lagi Islamik daripada dia yang nama Islam tu. Bill Gates kata apa? KFC, McD. Lagi apa lagi? Dia orang sembelih ayam hari-hari, ribu-ribu, juta-juta untuk makan. Ada masalah? Tak ada orang petikai, tak ada orang kata ni kejamnya sembelih ayam. Ada tak? Tak ada pula. Tapi kenapa tiba-tiba bila umat Islam hanya beberapa hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 3 hari yang Allah Taala tentukan untuk berkorban, yang mana daging korban itu diagihkan kepada orang-orang fakir miskin, diagihkan kepada orang-orang yang berhajat, orang untuk makan. Konsep sama je macam KFC, tapi KFC dia charge dengan tax lagi. Tak bising pula. Tiba-tiba orang Islam buat ibadat korban ni depa petikai. Tu kita kata semoga Allah Taala bagi hidayah kat Bill Gates lah. dia bagus dah tu, dia defend. Tapi defend saja tak cukup, dia kena masuk Islam. Kan? Baru berguna dia punya defend dia tu. Kan? Tapi itulah kita kata orang putih cerdik lagi. Dia kadang-kadang orang yang acah-acah Islam ni atau acah-acah liberal. Dia rasa macam dia liberal lah. Kan? Tapi tak cerdik. Itu contohlah kita nak bagi tahu tentang isu-isu hari ini yang berkaitan dengan kesemuanya menunjukkan kepada kita bahawasanya apa? Salah faham terhadap agama, sangka buruk terhadap Allah, salah faham terhadap agama, salah faham terhadap Allah. So itu salah faham terhadap Allah tadi juga kita boleh kaitkan dengan apa? Orang yang beranggapan bahawasanya hukum-hukum Allah ini menzalimi manusia, menzalimi orang lain sebagainya. Sedangkan dia tak nampak bahawasanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan itu adalah kebaikan untuk umat. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah lagi, wa hadha aslu syirkil khalq. Inilah asal syirik seluruh makhluk. Apa dia? Menyamakan Allah dengan makhluk tadi, yang semua kita bincangkan tadi. Ini asal berlakunya kesyirikan dalam dunia ini, kerana menyamakan Allah dengan makhluk. Sama ada menyamakan Allah dengan makhluk secara jelas-jelas ataupun secara tidak jelas. Secara kita kata secara tidak sarih ataupun tidak jelas tadi. Baik. Wa yatawassalu, dia kata sini, au yudhannu annahu la yasma'u du'a'ahum li'abdi anhum. Ni sama tadi kita sebut. Mereka menyangka bahawasanya Allah Taala tak mendengar doa melainkan melalui perantara tadi, bahawa Allah Taala dengar. Kemudian au yudhannu anna li makhluq alaihi haqqan. Ini satu lagi. Ataupun menyangka bahawasanya bagi makhluk itu ada hak untuk mempengaruhi keputusan Allah. Yang ni yang ramai orang menyangka bahawasanya Nabi Muhammad ni ada hak. Bihaqqi nabiyina. Nampak? Doa mereka. Dengan hak Nabi kami. Hak. Apa maksud hak di sini?
hak yang nak dimaksudkan oleh mereka, pada dasarnya mereka nak memaksudkan syafaat tadilah dan kedudukan Nabi Muhammad. Tetapi kita kena faham, hak yang nak dimaksudkan mereka sebenarnya membawa kepada mereka menyangka bahawasanya Nabi mempunyai hak untuk mempengaruhi keputusan Allah dalam memberi syafaat atau dalam memberikan pengampunan ataupun rahmat, memperkenankan hajat dan sebagainya. Mereka menjadikan Nabi ada hak mempengaruhi, sebagaimana makhluk. Baik. Fahuwa yuqsimu alaihi bihaqqi dhalikal makhluq alaih. Nampak? Lalu berlakulah orang yang bersumpah dengan selain Allah. Nampak? Dia bersumpah dengan selain Allah ataupun bersumpah dengan makhluk. Dia anggap bahawasanya makhluk itu dia pun bersumpah dengan apa? Dengan makhluk. Kenapa? Kerana sangkaan dia bahawasanya makhluk itu ada kedudukan di sisi Allah yang dapat mempengaruhi keputusan Allah. Itu sebenarnya. Sama macam doa tawassul tadi. Dia kata, ya Allah, kami bertawassul dengan hak Nabi kami. Au bijahi nabiyina. Dia ada beberapa lafaz yang bid'ah. Antaranya dengan lafaz bihaqqi nabiyina ataupun bijahi nabiyina. Dengan hak Nabi kami ataupun dengan kedudukan Nabi kami. Kami memohon kepadamu ya Allah dengan kedudukan Nabi kami ataupun dengan hak Nabi kami. Ini selalu yang digunakan. Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah dimengungkapkan bahawasanya lafaz-lafaz ini adalah lafaz tawassul yang bid'ah. Syirik tak? Tak syirik lagi, tapi dia bid'ah. Tetapi bid'ah ni kita kena faham, dia boleh membawa kepada syirik. Dia adalah pengantar, wasilah yang akan membawa kepada kesyirikan. Mula-mula dia kata Nabi perantara. Lama-lama buat apa minta kat Nabi tu ya, senang. Kan? Nampak? Macam itulah dia punya konsep. Kan? Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim lagi, wa yatawassalu ilaihi bidzalikal makhluk. Lalu dia pun bertawassul kepada makhluk tersebut untuk menyampaikan doanya kepada Allah. Kama yatawassalu an-nas ila al-akabir wal muluk bima ya'izzu alaihim wa la yumakkinuhum mukhalafatuhu. Sebagaimana makhluk-makhluk hari ini yang mereka bertawassul mengambil perantara dalam urusan dunia mereka kepada raja-raja, kepada pemimpin-pemimpin, menteri dan sebagainya yang ada di dunia ini. Wa kullu hadha tanaqqusun lirububiyyah. Kesemua ini kata Imam Ibn Qayyim adalah bentuk tanaqqus, pengurangan terhadap rububiyah Allah. Wa hadmun lihaqqiha, dan meruntuhkan hak Allah. Bukan setakat mengurangkan, bahkan meruntuhkan hak Allah. Bila mana? Bila dia terlibat dalam syirik. Walau lam yakun fihi illa naqsu mahabbatillah wa khawfihi wa rajaihi wa tawakkul alaihi wal inabati ilaihi min qalbil musyrik. Baik, yang paling kurang kata Imam Ibn Qayyim, dia akan mengurangkan apa dia? Sikap ataupun perasaan mahabbatullah, sayang kepada Allah. Wa khawfi, takutkan Allah. Dia akan mengurangkan rasa cinta terhadap Allah dan mengurangkan rasa takut kepada Allah, mengurangkan rasa raja, pengharapan kepada Allah, mengurangkan tawakal kepada Allah, mengurangkan al-inabah, rasa nak kembali kepada Allah, kurang. Ini hanya akan berlaku pada hati orang musyrik kata Imam Ibn Qayyim. Orang musyrik dia telah mengurangkan rasa kecintaannya kepada Allah. Nampak? Sebab apa? Sebab dia share tadi. Orang beriman dia cinta Allah lebih daripada segala sesuatu. Orang musyrik dia menyamakan kecintaan dia terhadap Allah dengan kecintaan dia terhadap sembahan-sembahan dia. Nampak? Ataupun kadang-kadang lebih. Takut. Dia lebih takut tok guru dia berbanding takut Allah. Nampak? Dia lebih takut apa? Hantu berbanding takut Allah. Itu punca lah. Sebab tak kenal Allah. Dia tak tahu Allah kat mana. Bila tak tahu Allah kat mana, Nabi SAW bagi tahu Allah di langit. Allah beristiwa di atas arsh. Allah tinggi di atas. Sifat ketinggian Allah itu diisbatkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dengan ijma', dengan akal dan fitrah. Tapi bila dia tak tahu Allah kat mana, itu jadi ini punca. Orang-orang ini dia bising, dia kata, kenapa ustaz hari ini ramai orang tak percaya agama, tak percaya Tuhan,
tak percaya ni, kenapa stres, kenapa orang hari ni bunuh diri, kenapa orang hari ni banyak masalah sosial, kerana kita tak kenal Tuhan. Itu punca utama. Punca utama. Itu dia punya roots. Semua problem. Yang cerai pun Ustaz, yang cerai pun puncanya kerana tak kenal Tuhan. Kerana tak kenal Tuhan. Yalah, cerai ni kita kata benda yang harus. Tetapi yalah, kita kata sampai berebut remote TV pun bercerai, tu teruklah. Nak bercerai lah dengan baik kan. Maksudnya ada alasan yang munasabah, syarak membenarkan untuk cerai. Tapi yalah, ni baru kadang-kadang tu berapa minit nikah dah bercerai, ada kes. Masih lagi dalam mana tu bercerai. Itu karut sangatlah kan. Semuanya punca kerana tak kenal Tuhan. Kerana tak kenal Tuhan, tak tahu Tuhan. Tak tahu apa punca, apa sebab dia diciptakan. Tak kenal Tuhan dan tak tahu apa tujuan Allah Taala ciptakan dia di atas muka bumi ni. Semuanya balik kepada tak kenal Tuhan. Ajaran sesat lagilah. Itu yang jadi sampai tahap apa? Kalau kita tengok bila tak kenal Tuhan ni, kita tengok dia tak tahu Tuhan tu apa. Kan? Sampai ada seorang kalau kita tengok jawapan seorang guru Sida yang India punya ni. Rujukan mereka lah, ulama mereka ni Hindu kan. Dia kata apa? Dia kata God, dia kata boleh ikut tafsiran masing-masing. God tu maksudnya kalau kau faham God tu adalah dog, God tu dog dia. Dia main-main pula. Dia kata terbalik God tu jadi dog, dia kata. Kalau God tu kamu rasa dia tu anjing, boleh lah. Ikut sangkaan kamu. Sebab apa? Sebab Tuhan di mana-mana. Ataupun kalau yang ni sikit nampak macam cerdik sikit lah, tapi sebenarnya bodoh jugalah, falsafah lah. Tidak bertempat. Di mana-mana jugalah. Bila tidak bertempat tu kat mana? Dia tak akan lari sama ada. Dia kalau kita kata Tuhan tidak bertempat, dia tak akan lari daripada 3 natijah. Yang pertama, Tuhan tak ada. Tuhan tak ada, etis lah. Betul tak? Kemudian dia akan membawa kepada Tuhan di mana-mana. Tuhan di mana-mana. Last sekali bawa kepada Tuhan tu engkau. Dan alam ni Tuhan. Wahdatul wujud. Dan wahdatul syuhud dan seangkatan dengan. Dia tak boleh. Dia mesti kena satu je jawapan. Bila orang tanya di mana Allah? Allah di Arash. Allah di langit, di atas. Tak boleh. Sebab itulah yang akan membuka kepada seluruh penyelewengan dan seluruh kesesatan. Kalau kita tak faham tu. Sebab tu ada orang dia tak faham isu ni. Dia kata kenapa nak bising di mana Allah ni? Isu ni dia kata isu dah lama, dia kata dah selesai. Tak selesai. Tak selesai. Dalam athar yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ataupun anaknya Al-Hasan atau Muhammad Al-Hanafiyah. Dia kata apa? Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah apa? Hatta tajidu khusumatin nas fi rabbihim. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah apa? Kamu akan dapati pertentangan, pergaduhan atau pertentangan yang berlaku di kalangan manusia adalah berkenaan Tuhan mereka. Hatta takuna khusumatihim fi rabbihim. Khusumah, pertentangan, perlawanan, permusuhan mereka berlegar pada Tuhan mereka. Ini sekarang. Kita zaman dia ni. Bahkan akan berterusan sampai kiamat. Sampailah Dajjal akan keluar mengaku dia Tuhan. Itu setengah orang dia kata dia allergic ataupun dia agak skeptikal dengan isu ni. Dia kata apa manfaat isu ni? Inilah punca sebab kita tak tahu Tuhan. Ini semua masalah berlaku disebabkan oleh tak kenal Tuhan dan tak tahu Tuhan. Baik. Sebab itu bila tak tahu Tuhan tadi, tu yang jadi wahdatul wujud tadi, dia orang Melayu pula disangka bahawasanya Tuhan ni roh, spirit. Bila spirit, itu yang dia takut hantu tu. Betul tak?
Sebab dia tak faham Tuhan lah. Kalau dia faham, dia kenal Tuhan, tak ada lah nak lalu dekat apa, Lebuh Raya Karak tu, kan sampai sekarang lagi duk buat cerita-cerita. Tapi sekarang ni orang dah cerdik dah, orang pakai lalu je. Tak ada apa dah. Dulu kok, kalau dulu tempat banyak kemalangan tu ada hantu je. Kan? Dekat Karak, dekat sini, dekat terowong menora, dekat Kuala Kangsar tu, orang dia kata itu penunggu. Sebab tu banyak aksiden. Salah hantu pula. Salah hantu. Itu punca kerana tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan. Wallahul musta'an. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim lagi, itulah maksudnya paling kurang dia akan membawa kepada kurangnya kecintaan kepada Allah. Kurangnya rasa takut kepada Allah. Bila kurang rasa takut kepada Allah, tu yang takut pada benda lain. Takut pada hantu tadi. Takut pada jembalang. Takut kepada apa selain Allah. Baik. Kemudian bisababi qismati dhalika bainahu subhanahu wa baina man asyraka bihi fayanqusu wa yad'afu aw yadmahallu dhalika ta'zim wal mahabbah wal khawf wal raja bisababi sarfi aktharihi aw ba'dihi ila man 'abadahu min dunihi. Kesemuanya itu berlaku berpunca daripada kerana dia telah meletakkan bahagian yang sepatutnya diletakkan bahagian kecintaan, pengharapan, takut, mengharap, tawakal, semua ibadat tu satu bahagian dia pergi letakkan pada makhluk. Bahagian yang sepatutnya diletakkan kepada Tuhan, dia pergi letakkan makhluk. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibn Qayyim. Jadi sejauh mana dia memalingkan peribadatan itu kepada selain Allah, maka sejauh itulah akan berlakunya penyelewengan. Ini yang dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim. Fasyirku malzumun li tanaqqusi Rabbi subhanahu wa ta'ala. Syirik ini melazimkan apa? Melazimkan pengurangan terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanaqqus lazimun lahu daruratan. Setiap orang yang mensyirikkan Allah, maka dia telah mengurangkan kedudukan Allah. Dia telah mengurangkan rububiyah. Mengurangkan, kita kata apa, hak Allah subhanahu wa ta'ala pada rububiyah dan pada uluhiyahnya. Sya'al musyriku am aba, sama ada orang musyrik itu berkehendak atau tidak, maka dia telah mengurangkan kedudukan Allah. Walihada iqtada hamduhu subhanahu wa kamalu buruhi illa alla yaghfirahu. Sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahawasanya orang yang mensyirikkan Allah ini, dia tidak akan diampunkan. Tidak diampunkan. Wa an yukhallida sahibahu fil azab, dan dia kekalkan di dalam azab neraka yang pedih. Wa yaj'alahu ashqal bariyah, Allah Taala jadikan dia adalah celaka-celaka, seburuk-buruk ataupun makhluk yang paling celaka sekali, ashqal bariyah. Fala tajidu musyrikan qat illa wa huwa mutanaqqisun lillah. Maka kamu tak akan mendapati seorang musyrik melainkan dia telah merendahkan kedudukan Allah. Wa in za'ama annahu yu'azzimahu, walaupun dia mendakwa dia mengagungkan Allah. Betul tak? Orang yang pergi kubur, orang yang sembah wali, sembah nabi, sembah kubur, dia tak kata dia tak mengagungkan Allah kan? Dia kata inilah bentuk pengagungan dia kepada Allah. Tapi kenapa engkau, kalau kau mendakwa mengagungkan Allah, kenapa engkau kena minta doa dekat wali? Nampak? Baik. Kama annaka la tajidu mubtadi'an illa wa huwa mutanaqqisun lirrasul. Seperti mana kamu akan mendapati seorang mubtadi', kamu tak akan mendapati seorang mubtadi', seorang pelaku bid'ah, melainkan dia pasti merendahkan kedudukan Rasul. Senampak Imam Ibn Qayyim kata, orang musyrik, kamu akan dapati orang musyrik, dia pasti akan merendahkan kedudukan Allah, walaupun dia mendakwa dia mengagungkan Allah. Walaupun serban dia besar, walaupun jubah dia besar, walaupun kita tengok semua besar-besar belakang. Walaupun dia pakai dekat serban tu, I love Allah, we love Allah, we love Rasul. Walaupun tu nak bagi faham kan? Nak bagi faham. Seperti mana kalian akan mendapati mubtadi'an, kalian tidak mendapati seorang mubtadi', seorang pelaku bid'ah, melainkan dia pasti merendahkan kedudukan Rasul, walaupun dia mendakwa dia mengagungkan Rasul dengan bid'ah tersebut. Betul tak? Kami cinta Rasul, kemudian dia pun sambut maulid. Dia tak kata dia merendahkan Nabi, betul tak?
Dia kata dia mengagungkan Rasul, tetapi pada hakikatnya dia telah merendahkan kedudukan Rasul. Sebab apa? Sebab dia beranggapan bahawasanya Rasul masih lagi tidak sempurna melengkapkan syariat. Sebab itu Imam Malik rahimahullah berhujah dengan ayat dalam surah Al-Ma'idah, ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik berhujah dengan ayat ini untuk membatalkan bid'ah. Sebab apa? Sebab orang yang buat bid'ah, dia telah mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tak melengkapkan syariat. Sebab itu kata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad khana risalah. Bang siapa yang melakukan satu bid'ah dalam agama ini, dalam Islam, dalam sebahagian riwayat dikatakan, dan dia beranggapan bahawasanya bid'ahnya itu adalah bid'ah yang baik, bid'ah hasanah lah, maka sesungguhnya dia telah mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Kemudian Imam Malik bacakan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Allah Taala dah sempurnakan agama. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim sebut ni base pada apa yang disebutkan oleh Imam Malik dan ulama-ulama yang yang salaf yang telah lalu. Sebab itu dikata di sini fa innahu yaz'umu annaha khairun minas sunnah wa aula bis-shawab. Sebab apa? Orang yang buat bid'ah ni, satu lagi, dia menyangka bahawasanya bid'ah yang dia buat itu lebih baik daripada sunnah. Betul tak? Kan? Sepatutnya dia hari Isnin tu, sepatutnya baik Nabi SAW lahir dengan sepakat ulama, dengan ijma' hari Isnin. Sepatutnya hari Isnin tu dia buat apa? Puasa. Katakanlah maulid Nabi jatuh hari Isnin, dia akan buat apa? Dia tak puasa. Kan? Potong kek nak makan lala tu lah, takkan nak simpan sampai buka puasa. Berarak, kita kata berarak ni, dahaga, takkan nak puasa. Sama macam orang Syiah lah, orang Syiah, dia orang sambut 10 Muharram. Dia orang buat apa? Dia orang sambut, dia orang buat perayaan. Nabi Muhammad SAW datang hari Ashura, puasa. Betul tak? Kita tak diperintahkan untuk menyambut, tapi kita diperintahkan untuk beribadat, menambahkan ibadat yang antaranya puasa, sunat. Tapi orang Syiah, dia tak. Waktu tu lah dia pukul badan, waktu tu lah dia cederakan badan. Dan bila cedera badan, keluar darah banyak, nak kena minum air. Ataupun nak kena, dia kena, jangan kita ingat dia pukul-pukul tu dia tak ambil apa-apa, dia ambil dulu dadah. Ada yang setengah tu ambil dadah dulu. Itu yang dia boleh sampai tahap darah-darah tak rasa apa tu. Itu betul tu. Takkan nak puasa. Confirm tak puasa. Kemudian nak meratak-ratak lagi, nak pukul-pukul lagi. Kan, nak pergi kubur, nak tawaf kat kubur lagi. Kubur Khomeini tu punya besar. Kena kan? Kena tenaga lagi, tak puasa. Bid'ah. Baik, Maulid Nabi dia buat hari tu. Kalau kita tengok dekat Mesir memang lagi meriah lah. Sampai dibuat kemah Syekh kami dulu, Syekh Umar, Dr. Umar bin Abdul Aziz Al-Qurashi, mengajar di Al-Azhar dulu. Dia cerita macam mana dia pergi sendiri, dia tengok kemah-kemah yang diadakan Maulid ni. Sampai tahap tu, sampai satu kemah tu ada bercampur lelaki perempuan yang bukan ajnabi, yang ajnabi, yang bukan mahram. Kemudian bila dia tanya, dia buat soal selidik, dia tanya, sedangkan bebas lah, maksudnya tidur dalam tu sekali apa semua, satu kemah. Kemudian dia tanyalah, Syekh ni tanya, apa hubungan kau dengan lelaki ni? Dia kata, kami semua ukhuwah fillah. Senang jawapan dia. Persaudaraan berdasarkan agama, persaudaraan Islam, kata. Tak ada dah, dia kata. Tak kira dah gugur dah, maksudnya nak buka aurat pun tak apa dah. Sebab semua saudara fillah. Senang macam tu. Kan? Dah tak ada dah, gugur syariat. Itu yang diceritakan Syekh. Dengan menarinya lagi, dengan mabuk pun ada, dengan macam-macam mabuk, dengan muzik. Wallahul musta'an. Sebab kita nak bagi tahu kerana apa? Kerana puncanya kerana apa? Kerana menyangka bahawasanya bid'ah itu lebih baik daripada sunnah. Akhir sekali dia meninggalkan sunnah. Kita tak diperintahkan untuk menyambut pun Maulid. Kalau diperintahkan untuk menyambut,
sudah tentu tidak berlaku khilaf di kalangan ulama dalam menentukan tarikh kelahiran Nabi. Sedangkan berlaku khilaf yang sangat dahsyat. Ulama tak sepakat. Memang jumhur ulama berpendapat 12 Rabiul Awal. Tu pun tak sepakat. Sebab tu ada khilaf, ada yang kata 8, ada yang kata 9, ada yang kata 7. Tak sepakat. Menunjukkan tak ada apa-apa perintah ibadat untuk kita lakukan, untuk bahkan apa lagi untuk disambut. Cuba tengok, raya haji dia macam pada je kan. Hari tasyrik, pada je, macam tak ada apa je. Tapi datang Maulid ni macam raya, lebih lagi daripada raya haji. Sedangkan raya haji ni raya yang paling besar, lagi besar daripada raya Aidilfitri. Tapi dia nampak. Sebab apa? Sebab dia menganggap bahawasanya bid'ah tu lebih baik. Akhir sekali dia meninggalkan sunnah. Itu kata Imam Ibn Qayyim. Sebab dia menyangka bahawasanya bid'ah itu lebih baik daripada sunnah. Wa yaz'umu annaha hiya sunnah. Bahkan dia mendakwa bahawa bid'ah tu sunnah. Itu sama kan. In kana jahilan muqallidan. Kalau dia seorang yang jahil dan muqallid, maka dia adalah orang yang termasuk dalam kita kata dalam kategori mubtadi'an, pelaku bid'ah. Wa in kana mustabsiran fi bid'atihi fa huwa musyaqqun lillahi wa rasulihi. Kalau dia termasuk di kalangan orang yang mengetahui tentang bid'ah tersebut, yang backup pula, yang sokong pula dengan dalil, dengan hujah ataupun dengan da'iyah, dengan syubhat, maka dia termasuk dalam kategori penentang Allah dan Rasul. So Imam Ibn Qayyim dia bahagikan orang yang dibuat bid'ah, dia still dinamakan dengan pelaku bid'ah. Nampak? Orang yang menyeru kepada bid'ah. Menyeru ni dia ada tambahan lah. Dia sokong bid'ah tu, dia pergi cari pula dalil. Macam sekarang lah, dia ambil syubhat ni. Dia kata boleh berzikir, menari, apa dalil dia. Dia ambil dalam surah Ali Imran tu, tak kena konteks ayat. Orang macam ni disokong pula bid'ah, maka orang ini kategori dia musyaqqun lillahi wa rasul. Dia adalah penentang Allah dan Rasul. Wa man yushaqiqillaha wa rasulahu wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi kama tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah kata orang yang menentang, barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, lalu dia mengikut jalan bukan jalan orang beriman, ijma', dia tak ikut ijma' sahabat, dia tak ikut ijma' ulama, maka dia apa? Allah Ta'ala kata wallihi kama tawalla. Allah biarkan dia sesat dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Baik, jadi nasa cukup setakat itu, kita dah habis waktu. InsyaAllah kita sambung membahaskan fasal yang berikutnya nanti, bagaimana Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang najasah, kenajisan, dosa-dosa dan maksiat yang lain, khususnya maksiat yang berkait dengan fahisyah, seperti perkara keji, seperti homoseks dan sebagainya, akan disentuh oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam perbahasan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.